Hai, kali ini saya nak kongsikan video yang saya buat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas, iaitu bertajuk Sharing to Inspire. Video ini akan terbahagi kepada 5 bahagian. Okey, dan ini bercerita berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan foto yang bagus. Dia bercerita dalam gambar yang bagus. Contoh, kalau saya jadi juri, gambar tu kalau tak ada cerita, just gambar, dia ada tau gambar yang cantik je, tapi cerita tak ada. Kita tengok gambar tu cantik. Contoh-contoh saya bagi ya. Contoh kalau gambar-gambar di stock foto, kita tengok gambar tu cantik tapi tak ada soul dalam gambar tu. Walaupun contoh gambar tu sangat dari segi teknikalnya sangat sharp, color sangat best, tak ada noise apa semua, tapi dia tak ada soul. So gambar tu tak ada, macam tak ada harga lah, just untuk hiasan semata-mata. Contoh gambar bolpen sebatang atas meja, apa ni? Tak ada bolpen. So dia, kalau bolpen tu cantik apa semua dari segi teknikalnya bagus semua, just itu sajalah. Gambar tu kita gunakan untuk hiasan kata-kata hikmat ke apa je. Tapi atas kapasiti bolpen tu sendiri, dia tak boleh berdiri. Dia tak ada cerita. Tetapi untuk orang yang bagus, orang yang fotografer yang bagus, dia boleh juga mewujudkan cerita dengan bolpen. Ada cara dia lah, ada cara dia. So kalau dalam kes nombor 3 ni, bercerita, gambar yang bercerita kita nak. Okay. Macam pakcik ni, ini gambar ni saya shoot lama dulu. Gambar ni yang menyebabkan saya menang nombor 1 street kategori, £1,000. Masa tu duit kita dekat RM6, macam dalam RM6,000 lah. Skoping gambar ni saya ambil kat Johor Bahru. Sekarang kawasan dah tak ada lah. Johor Bahru ni, yang kawasan saya ambil ni dah jadi bangunan baru lah. Yang saya suka pakcik ni bukan apa tau. Dia buat tak tahu je saya ambil, tapi saya ambil sebelah jalan. Tapi saya pergi tempat dia, just pergi nak say hi apa. Oh, dia punya marah. Jadi memang saya kena marah. Tapi saya cakap sorry je, saya belah. Saya just pergi kan nak cakap memang saya ambil gambar ni. Saya tahu, dia tahu. Pasal Nikon, saya guna masa tu D3. D3 bunyi kuat. Dulu kamera mana ada, tak ada bunyi macam sekarang. Kamera dulu macam machine gun. Pop kan. So dia memang dengar, walaupun seberang jalan dia memang dengar. Tak payah nak bohong. And then ini di Padang kan. Cerita di sini macam dengan sunsetnya, dengan orang tak adanya, dengan menunggu orang, dengan lightnya, dengan barang jualan, itu ialah cerita. So macam bawah ni pun, dengan orang perempuan yang buat kerja bawa air, orang lelaki duduk menyandor kan. So itu ialah cerita. Naya, nampak? Lelaki kan. So ceritanya macam tu. Orang perempuan bawa air. Sebab di belakang ni, di corner ni telaga. Saya ada banyak shot telaga. Macam mana kita nak tunjuk dekat orang? Yang lebih cantik kalau nampak telaga. Tapi saya tak ambil sebab kalau saya ambil dari sini, saya ada shot dari sini, dia nampak lorong ni tak cantik. Walaupun dia nampak telaga. So dari segi artistik tu pula saya ambil kira. Dari belah kiri ni saya ambil, so saya tutup lorong tu dengan dinding. Dinding, orang ni pula dah jadi shadow, dia jadi satu elemen yang bagus dalam foto pada saya lah. Masa saya ambil itu saya fikir. So jalan ni lurus. So dia lurus jalan. Lorong lah, so you nampak kan. So tak cantik. Dari kalau saya shoot dari kita, so saya present dekat you all yang ini. Seterusnya, cerita, gambar-gambar yang bercerita. Macam saya kata, tak semestinya bombastik. Tak semestinya gambar tu cerita macam 9/11 punya gambar kan. Bangunan runtuh, terbakar, meletup. Tak semestinya macam tu. Tak semestinya bercerita macam kalau kita tengok robot kapal yang orang kena tembak tu, yang askar kena tembak tu kan. Of course lah, kalau you dapat benda macam tu, memang best lah kan. Nombor 4 kan, gambar yang bagus kan, kalau kita tengok ataupun kita sendiri hasilkan, gambar yang dia tak perlu elaborate, menceritakan kepada orang apa hal gambar. Okay. Gambar yang bagus ni, gambar orang tengok aja orang tahu. Ada contoh, yang tadi, yang gambar kuda berlari. Kuda berlari ni, gambar ni publish dekat dalam Net Geo. Gambar ni buku, bukan magazine tau, buku National Geographic. Lepas tu gambar ni menang patah. Gambar ni saya rasa lah hampir, kalau fotografer semua tahu, itu ialah Bromo. Dan Bromo memang berasap tapi bukan macam tu. Bermakna tengah meletup, dia tengah aktif. And then kuda pula dah berlari. Kuda ni normal, dia tak ada kat sini kan. Kuda ni biasa dekat bawah. Tapi hari bila meletup, dia orang tak boleh nak turun bawah. So apa yang dia orang buat? Dia memang duduk berlega-lega kat atas. Kan? So cerita kat sini ialah cerita orang
penduduk di sana, di masa meletup ni pun, masih lagi buat kerja. Contoh kalau kita nak menganalisa gambar lah. Sorry lah saya analisa gambar sendiri kan. Tapi yang saya nak bantu anda semua melihat. Macam mana saya, kalau dari segi composition, you tengok tak orang ni? Dari segi rule of third, nampak? Orang ni saya tahu kat mana. And then, untuk pengetahuan anda semua, gambar-gambar saya, kebanyakannya, 80% tak ada crop selepas. Saya boleh jamin yang itu, 80%. Kalau crop pun sebab sengit. Crop saya betulkan horizontal line tu, untuk garis langit tu, yang itu saya betulkan. So, bila saya betulkan sikit, itu tak kira crop lah. Crop ni kita ambil kan, so kita tracing semula, kita punya subjek, itu crop. So saya punya gambar 80% memang keluar daripada kamera. Contoh macam gambar sebelah ni ceritanya memang kuat lah. Sebab tu dia menang. Dia menang kategori humor sebenarnya ni. 10,000 menang ni. Yang KL tu. Okay, lokasi. Nampak dalam gambar ni ada lokasi. Di Kuala Lumpur, KLCC, Durian. Ni di Jalan Alor. Di depan KFC. Sekarang KFC kan ada kan Jalan Alor masuk tu. Di KFC, depan dia dulu ada ni lah lama dah ni. So bapa dia, anak dia jadi saya ada shot sebelum ni, anak dia memang lagi macam nak muntah kan. Tapi bapa dia pula tak cantik. Shot bapa dia pula tak best masa tu. Tapi anak dia dah best, tapi dia okey ni macam dia dah macam masalah dengan durian kan tak boleh. Bau pun dah nak muntah kan. So itu dia. So cerita. Dia tak perlu cerita lebih-lebih, dia tahu budak ni macam nak muntah tak boleh tengok durian. Dia tahu okey dia masalah. So bila saya terangkan, dia lagi jelas. Tapi kalau saya tak terangkan pun, dia tahu dah. Dia dah boleh tahu. So, maksud saya di sini, nombor 4 ni, informasi tu perlu ada embedded dalam gambar tu. So, apa yang perlu orang tengok je, orang dah boleh analisa kan. Tapi kalau diberitahu oleh tukang ambil gambar tu, tu lagi bagus lah. Nombor 5. Ini saya selalu tekankan dekat kawan-kawan lah. Terutama dulu saya pernah buat 3 kali pameran dekat Matic. Pameran fotografi. So, saya juga pergi tengok pameran fotografi kawan-kawan. Saya pernah tengok satu pameran fotografi yang fotografer yang terkenal lah. Saya tak payah sebut nama. Saya masuk galeri, saya pusing tak sampai 10 minit. No, sorry, bukan pameran ni. Bukan pameran solo. Pameran travel photographer Malaysia. Kalau siapa-siapa ingat, 2-3 tahun lepas, dia ada buat almost every year dia buat kan. So, gambar-gambar yang pemenang tidak boleh membuat saya berhenti. So, pada saya, untuk foto yang bagus, kita tak, ini bukan saya cakap foto yang saya tunjuk ni bagus. Bagus sangat. Tak. Bagus lah. Tapi tidaklah foto bagus sangat. Maybe pada saya bagus, pada setengah orang tak. Tapi yang nak cerita kat sini ialah, untuk gambar yang bagus, gambar tu, gambar, image ke, painting ke, whatever lah. Yang visual, yang kita tengok, yang kita interact secara visual, kita perlu, gambar tu perlu mampu perlu mampu whole viewer tu, whole audience tu, certain masa lah. Maksudnya, at least 30 second ke, contoh. Ataupun 1 minit, lagi lama lagi bagus. Sebab kenapa? Sebab gambar yang tak boleh hold penonton, ataupun painting yang tak boleh hold penonton untuk tengok dia, untuk interact dengan dia secara visual tu, itu tak bagus sebab dia tak ada substance, dia tak ada content. Gambar tak ada content, kosong. Macam you tengok gambar pen atas meja putih. So you tengok, okay, pen. Tapi bila you berhenti, you tengok, apa ni? Siapa ni? Mana lokasi dia? Kenapa dia macam ni? Kenapa tu? Kenapa? Itu dia gambar yang bagus. Kalau gambar yang normal, sebagai contoh, beritahu, okay. Mungkin gambar mentawai ni agak kurang normal lah untuk kita. Agak jarang kita tengok. Jadi disebabkan kita jarang tengok, so kita tengok lama. Betul tak? Kita jarang tengok. Oh, mana ni mentawai? Of course, kalau kita buat pameran, ada tajuk kan? Okay, mentawai. So, mentawai, macam orang Iban. So, kita akan interact dengan tu dalam hati kita, macam Iban, gitu, gini. Lama lah. Sebab kita tak pernah tengok. Tetapi, kalau macam ni, dalam kereta api, di Bangladesh, kita buat ada kereta api. Kan? Kita kan interact benda-benda macam tu tau. Dan contoh, kalau di bawah, kenapa dia basuh beras di dalam air sungai yang kotor, yang ni. So, gambar ni juga yang untuk saya dapat finalis IPA tahun ni. Yang baru lepas, IPA finalis. Okay, gambar yang macam ni, saya cuba, saya hantar IPA ni sekeping, gambar ni sekeping saya hantar.
Siapa ingat? Tahun lepas saya hantar dan dapat masuk finalis. Finalis ni adalah 50 gambar yang terbaik. 50 ke 100 gambar yang terbaik. So daripada kalau HIPA ni ratus ribu HIPA ni ratus ribu entry. Maknanya kalau you terpilih untuk terpilih untuk first layer, first selection. Dia ada first selection, second selection, third. Yang ni dia bagi third. Level ketiga. Level ketiga ialah finalis. Maknanya dia either dia publish dalam buku ataupun dia publish dekat website. Dia ada dua. Maknanya kalau you punya finalis tu level tinggi lagi, you masuk dalam buku. Kalau tak, you masuk dalam website. Macam gambar yang kuda berlari saya tadi tu, dah masuk website je, tak masuk buku. Mana tak sangat champion lah. Tapi saya harap ini masuk buku lah. Buku HIPA, buku tahunan dia. Nombor 5 ni, maknanya kalau gambar tu tak boleh menyebabkan orang, bukan kata terpegun lah, orang berinteraksi sekejap dengan dia secara visual, secara pemikiran kan. So gambar tu tak cukup bagus. So kalau kita nak hasilkan gambar ataupun kita nak select gambar, nak tunjuk dekat orang, kita sendiri kena berinteraksi dengan gambar kita dulu. Kalau kita sendiri macam maknanya orang lain 5 kali meh lah. Macam tu lah sebenarnya. Kita kena kritik diri kita dulu. Gambar hasil kerja kita dulu lah. Okay, yang seterusnya. Okay, perspektif. Dalam foto yang bagus, kita tak nak sudut pandang kita yang berdiri. Kita berdiri kan, sudut pandang kita ni normalnya boring. So, apa yang kita buat, ataupun banyak fotografer buat, dia mencari perspektif yang berbeza. Dia perspektif berbeza dapat ada you pakai lens yang ekstrim. Sebagai contoh, ini gambar yang perempuan duduk tepi air ni, ini lensnya ekstrim. Lensnya ialah 12-24. Masa ni saya pakai D4 ke, 12-24. Maksudnya lens ultra wide. Bila lens ultra wide, kita akan dapat hegotan lens. Hegotan perspektif. Okay? Dan angle ni pun bukan angle tinggi, angle bawah, angle lutut. Lutut saya lah, maknanya saya berlutut. Okay? Dan kalau sedap lagi, daripada bawah ke macam mana ke kan, taruh atas lantai ke, nampak dia macam gergasi. So benda-benda tu yang menyebabkan gambar kita berbeza dengan orang lain. So orang nak tengok. Kalau masuk pertandingan, juri pun nak tengok. Dia ada daya tarikan disebabkan kelainan dari segi perspektif. Macam yang Taj Mahal ni. Taj Mahal ni pun saya pakai lens yang sama. Okay, lens sama. Saya ni sekarang duduk atas kaki lima ni, berdiri rapat ke dinding untuk dapatkan shot. Dan ini merupakan gambar saya yang paling banyak kena curi. Untuk orang India lah, dia curi hantar masuk pertandingan lah, curi lah. Macam-macam lah tahu kat IG dia, sampai apa tak larat lah. Macam suka hati korang. Dan the bestnya, apabila dia curi, ada orang bagi tahu saya, gambar you ada orang pakai. Faham tak? Maksudnya pada saya lah, sebenarnya orang tahu tau ni gambar siapa. Sebab bila ada orang curi, ada orang hantar mesej kat saya kat Facebook terutamanya yang gambar saya ni dipakai orang. Part tu yang best. Dia seolah-olah macam gambar Afghan girl Steve McCurry tu, kita curi, orang lain pergi bagi tahu mereka. Contohlah kan. Dan bawah ni, yang boat ni, di Maiga. Ini sebab saya duduk dalam air ya. Tapi still lens yang sama. Lens 14-24. Nampak dia punya line tu. Boat ni kat tengah Tapi still lagi benda ni dah dia tak adalah kata rule of third sangat, tapi boat ni kat tengah. Okey, disebabkan boat ni kat tengah, tapi disebabkan awan ni menjurus ke arah boat, awan sini dia menjurus ke arah boat, line ni diri ke arah boat, ni line yang you tak nampak. Line yang kita tak nampak. Leading line yang you tak nampak. You kena ambil pen tu lukis. Oh, bila lukis, tapi masa kita ambil gambar tu kan, benda tu kena ada dalam diri kita. Contohlah, ni dari segi teknikal, ni adalah basic. Dan dia hanya berlaku disebabkan satu teknikal, satu lens. Lens tu sendiri yang menyebabkan dia jadi begini. So masa kita ambil tu kita tahu macam mana nak pusing. Macam mana angle mana kita nak. Sebab tu saya kata gambar saya memang boleh katakan hampir semualah keluar daripada kamera, terutama sekali composition. Sebab composition yang macam ni, line yang macam ni, you kalau nak buat potong, nak crop tak jadi. Dia tak jadi. Bila you potong, you crop, dia hilang. Nampak? Bila you crop sini dia dah hilang. Dia hilang lebar tu. Sifat ultra wide tu dia hilang. So you kena present dia seperti mana you ambil. Mana bahasa you ambil tu you nak macam tu, okay, present dia. Ni yang kadang-kadang kita tak perasan lah. Yang saya cerita tadi tu, kita selalu duk fikir benda yang tadi tu. Benda yang A, B, C, D, E tadi tu, yang awal nombor 1, A, B, C, yang 5 benda tu, yang itulah kita duk ni. Dan kita abaikan ada beberapa lagi yang sangat penting. 7. Teknik.
Teknik ni juga akan menyebabkan orang mengenal kita. Orang kenal, oh Yaman macam ni gambar dia. Either teknik ambil gambar atau teknik editing. Macam contoh dalam ni, dalam bila gambar, tak semua gambar kita nak sharp. Even portrait sekalipun. Sebab kita bukan nak hasilkan gambar pasport. Gambar pasport, okey lah kita nak sharp. Kan? Gambar pasport, kalau tak lepas. Okay? Kalau kita gambar artistik, dalam gambar tu ada unsur blur, ada unsur soft, fokus, tak fokus. Tapi teknik tu kena sesuai. Sebagai contoh, kalau macam motosikal yang tong setan, dia panggil tong setan. Di Indonesia, dia panggil tong setan. Saya sebenarnya minta dia nak masuk dalam ni, duduk kat bawah ni. Dan dia dah bagi dah duduk bawah ni. Dia ada pintu sini, boleh masuk bawah ni. Tapi saya punya guide tak nak bagi. Ni kita pergi trip fotografi, nampak ada 2-3-4 orang ni semua gigi kita. So, guide tak bagi, dia cakap apa tahu? Pak, dia terkesian lah sama saya, Pak. Jika apa-apa berlaku pada bapak, saya yang menanggung. Tapi kalau ikutkan hati saya memang, sebab saya dah tanya geng-geng motor ni, saya boleh masuk. Dia bagi saya masuk, duduk kat tiang. Bawah. You bayangkan kalau saya masuk, duduk kat tiang, ambil gambar ke atas. Apa? Nampak? Dari segi angle, dari segi sudut pandang yang you tengok gambar tu nanti, motor ke atas, nampak kemah, nampak orang, nampak? Boleh bayang tak? Dia punya tu, saya dah nampak benda tu. Saya nak. Tapi guide memang tahan saya. Kita memikirkan gitulah kan. So saya pun okey lah. And then selepas tu saya pergi lagi beberapa kali dah tak ada, tak jumpa. Tong setan ni tak jumpa. Sebab tong setan ni dibuat di fun fair. Kebetulan yang saya pergi yang kali ni ada fun fair dan ada benda lah ni. So selepas tu saya memang berangan dia, lepas ni aku nak buat kot, lepas ni tu tak dapat. Saya pergi tak dapat. Dah tak jumpa. Sampai hari ni. So inilah satu shot saya. Sebab kita kata macam kadang-kadang menyesal. Okey, yang ini kenapa dia jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Saya memang nakkan movement ni. So saya pakai speed yang slow. Saya ingat dalam 20 ke gitu juga. And then pula tembak lagi dengan flash. Tak ingat ada rear curtain ke front curtain ke, saya tak ingat. Ni nampak motor sebelah sana tu, ada motor bergerak tu. Yang hijau tu kan, sebab kan slow motion. Slow buka lama. So dapatlah dia. Dan ini dapat dia sebab flash. So inilah teknik. Ini teknik. Tapi gambar ni tidak fail lah. Gambar ni memang kita nak macam tu. Okey, balik pada gambar sebelah ni pula. Gambar sebelah. Walaupun dia ada light belakang lah, tapi saya nak benda-benda ni. Saya memang nak ni sebab saya nakkan definition dekat badan dia ni. Nampak? Nampak? Walaupun dia ada ni, tapi nampak? Dia kan gelap, dia timbul. Dia ni gelap je. Tapi still nampaklah muka dia tu. So kita nampak kepala dia tu. Ada tujuan dia lah maksudnya. Dari segi subjeknya, tercapai lah. Subjek saya bukannya dinding, subjek saya ni pakcik ni. Walaupun tidaklah sharp macam kena flash, tetapi itu yang saya nak. Betul saya kata kesesuaian teknik. Teknik apa yang kita nak. Okay, telefon dengan kamera, dia ada beza dia. Memanglah dua-dua boleh ambil gambar. No, actually sekarang ni, phone tu ialah kamera dah sebenarnya. Phone tu dipasarkan sebagai kamera. Dia bukan dipasarkan sebagai phone. Even mana-mana phone lah sekarang kan, sebab dia akan jual kamera. Tetapi, dari segi teknikal ni, dia masih lagi tak boleh lawan kamera. Sebab kontrol speed, kontrol bokeh, kontrol benda tu semua tu masih lagi tak boleh lawan. Cumanya kalau kita ambil let's say kita ambil pemandangan, landscape, cityscape, okey lah, fine lah. Sebab kita nak semua sharp kan, semua sharp, exposure betul. Pun sekarang ni exposure untuk light, shadow dia dah champion. Okay. Tetapi kalau untuk benda-benda yang macam tadi tu cepat, nak terlalu cepat, nak main teknik ni, teknik contoh macam yang cakap ni yang flash, blur semua benda tu, ni tak boleh lah. Tak boleh. So ada banyak limitation sebenarnya phone ni. Tetapi untuk even saya pun, kalau untuk biasa-biasa kita ambil selfie, ambil pakai phone je, walaupun kita bawa kamera harga mahal pun, kita macam phone ni convenient, sangat-sangat mudah kan sekarang. Macam tu. Tapi untuk orang beginner, pemula ataupun untuk memang dia bukan nak jadi fotografer, tapi dia minat fotografi, saya rasa fotografi memang dah cukup sesuai dah. Cumanya kalau normally kita ni, kalau kita minat, kita akan bertambah minat. Bila dah bertambah minat tu, saya rasa phone tak akan cukup. Dia akan pergi pada kamera juga. Maknanya sekarang, macam contoh. Untuk orang ni, saya ada kamera ni. Macam iklan. Ni mirrorless. Antara kamera yang kecil dalam market lah. Mirrorless, memang sekarang orang tak pakai DSLR lah, tak ramai. Pasal DSLR ni ada banyak limitation ni dari segi teknologi.
terutama focusing, benda-benda banyaklah banyak yang boleh realize boleh buat, dia salah tak boleh buat. Tapi tak tahulah sekarang sebab saya dah lama tinggal. Pasal research ni, gambar saya memang kalau saya nak keluar, nak travel, saya sebenarnya dah research siap-siap gambar apa yang saya nak. Contoh kalau India, Taj Mahal tu, kalau yang latest, ada satu cerita yang latest, saya pergi yang 2017, 2016, saya memang guna Google Map untuk dapatkan lokasi. Saya tengok gambar tu, saya guna Google Map dan bila sampai sana, memang saya naik tuk-tuk tu, pergi cari benda tu tempat dalam hutan, untuk lokasi tu dalam hutan, nak shoot Taj Mahal, sunset. Tetapi dari satu macam pavilion yang lama, nampak ada framing dalam pavilion lama. So saya jumpa tempat. Through Google Map. Maksudnya research lah. Memang kena, dengan kata lain, kita pergi dengan persediaan ataupun pergi tanpa persediaan, of course lah, benda tu akan berbeza. Hasil yang kita dapat akan berbeza. Kerana persediaan dari segi tengok gambar orang dulu ke apa ke, kan. So, sebenarnya dalam event, bila kita dah fotografer untuk fotografer, macam Puan Alvira ni dia tanya based pada penganjur. Dia ni penganjur. So, kita sebagai fotografer, kita dah tahu, okey, penganjur dah bagi tahu. Okey, pukul sekian-sekian akan tanda tangan apa-apalah MOU apa benda, di mana, di sini, kan. Okey, dia punya gimmicknya apa. So, penganjur dah bagi tahu kita dah tahu tau. Dan untuk fotografer yang dah season, kata dia dah biasa, dia tahu. Okey, kalau gimmicknya pop meletup apa benda, ada party pop kata dia. Okey, dia tahu dah. Macam mana dia punya apa angle kat mana dia dah biasanya dia dah tahu. Okey. Nak dapatkan emosi yang tu yang saya kata tadi, ikut season tak season fotografer. Dia orang yang dah biasa, dia boleh anticipate. Dia boleh agak. Dia jaranglah terlepas momen sebab dia tahu. Lepas sign, katakan, lepas tekannya benda tu akan berlaku, apa akan jadi? Oh, semua orang tepuk tangan, semua orang happy. So, yang dia tunggu momen. Dia tak terlepas, maksudnya dia tidak lalai. Dia tak lalai. Tapi untuk orang yang tidak berpengalaman, dia terlalai itu mungkin banyak. Dia alamak, terlepas. Alamak, dia banyak alamak, terlepas. Kat situ. Yang ini pengalaman. Yang ini pengalaman. Pengalaman fotografer tu sendiri. Maknanya kalau dia berpengalaman, dia memang akan tahu momen-momen apa yang akan muncul. Dia lebih kurang ya sebenarnya. Setiap event dia lebih kurang. Cumanya time penting, time crucial tu dia tak boleh lalai. Lalai je habis. Sebab fotografi kan bukan macam video. Video tak apa. Baik, okay. Original. Nombor 8 ni, be original. Okay. Be original maksud, okay. Maksud saya di sini ialah nak cerita, mungkin benda ni sukar, be original ni sangat sukar. Dalam masa dalam zaman digital ni, zaman teknologi digital yang canggih-manggih ni, be original sangat sukar, tapi dalam masa yang sama sangat mudah. Sebab kita sukar tu sebab bila kita tengok alamak, semua orang dah buat, macam mana orang dah buat. Tetapi dalam masa yang sama mudah sebab kita boleh search, kita boleh Google, kita boleh cari rujukan. Faham tak? Contoh, macam cakap, kita nak ambil gambar Taj Mahal, katakan okay, kita Google Taj Mahal, the best Taj Mahal yang ada tengok, okay, tahu gitu gini. Of course, mesti ada scene atau angle yang you boleh buat yang mungkin tidak terlalu baru tapi jarang-jarang digunakan. Contohlah, dia dalam masa yang sama mudah, dalam masa yang sama susah. Okey. Berbalik pula pada cerita gambar ni. Okey, semua orang tahu ni gambar apa? Siapa budak ni? Saya rasa lah hampir semua orang tahu. Sebab budak ni viralnya bertahun-tahun viral daripada dia nobody, which is nobody tu ya sekarang. Masa saya shoot. Masa saya shoot ni, syukur ialah nobody. Sebab ini ialah kali kedua scene ni, di kali kedua dan kali ketiga syukur bergambar. Sehinggalah beberapa tahun selepas ini, gambar dia tu menang and then dia viral and then dia boleh jumpa. Sehingga dia ni dijemput ke istana, jumpa Sultan. Syukur ni dengan ayah dia boleh pergi jumpa Sultan, menghadap. Jumpa Menteri Pelajaran, jumpa Menteri Pelancongan, jumpa Timbalan Perdana Menteri, keluar semua radio di Malaysia, seluruh khabar, berlakon TV. Dibayangkan, okay. And then gambar ni gambar yang dia yang first publish di surat khabar NST. Jadi cover NST punya pull out ada gambar ni, gambar kerbau ni.
Okay. So, maksud saya be original ni, maksudnya nak, bukan nak kata apa, maksudnya saya antara orang yang original, yang asal shoot dia. Shoot Syukur ni. Saya dengan Dolahdin. Okay. Kita start dengan Dolahdin lah. Dolahdin start dulu and then saya yang kedua and then lepas tu the rest is history lah. That was history. So, okay. Walaupun contoh macam kata foto conceptual. Okay. Foto-foto ni, Syukur punya foto siri ni, kita panggil dalam fotografi lah. Saya panggil conceptual punya shot. Maksudnya foto yang kita create. Kita create. Kita ni dah bayangkan. Saya dah bayangkan. Contoh bagi contoh. Ini dengan sedikit editing lah. Tambah ni sikit. Tapi dia dah ada, ray tu dah ada, tambah. So, saya bayangkan. Okay, saya scout lokasi. Lokasi ni saya scout. Dengan Dolahdin, dengan Ma'il Mahmad, saya ingat lagi kita memang scout dekat dengan kandang kerbau dia. Ini tak jauh daripada kandang kerbau dia. So, ini bendang ni baru. Orang Terengganu panggil baru lah, orang Kelantan pun panggil baru. So, dekat dengan kandang kerbau dia. Dan kerbau ni, kita bawa dari rumah dia. Kerbau dia yang duduk dekat dengan kandang ni tak cantik. Ini kerbau ni dia pelihara kerbau kesayangan dia yang dia pelihara di rumah. Kita sewa lori, bawa naik kerbau atas lori dari rumah dia ke sini dekat dalam 2 km lebih. So, turunkan, bawa turun kerbau, dia sampai tahap tu. Ini cerita di sebalik gambar. Kerbau ni kerbau jantan kan sangat jinak. Sebenarnya dia ada tali ni. Kalau nampak ni saya photoshopkan dia. So, ini adalah conceptual foto. Dia tak ada cerita candid apa semua. Sebab saya tak percaya gambar candid boleh jadi bagus. Fotografer nak dapatkan gambar yang bagus, kita kena inject creativity kita, inject idea, macam-macam lah kita kena buat macam-macam. Lepas ini, bahagian kelima dan terakhir,